ni yang Faizal janji tu. Tapi tak ada pula dia kat sini. Tak apalah. Apa-apa pun anda tetap akan bersama dengan saya, Nadia, dalam rancangan Fikir. Kalau anda nak tahu apa yang menarik pada minggu ini, kita saksikan sebentar lagi. Nadia, minta maaf saya lewat sikit. Kenapa lambat? Tadi waktu saya keluar rumah baru saya sedar dapur gas tak tutup lagi. Itu yang kena patah balik tu. Jadi lewatlah saya sampai. Kejap. Dapur gas? Ya. Awak masak? Ya. Nadia, memasak bagi lelaki ni biasalah. Awak pun tahu kan. Lelaki kalau memasak lagi hebat daripada perempuan tahu. Awak pun tahu siapa buktinya kan? Okey Faizal. Yelah, awak cakap pasal chef lelaki memasak, semestinya lah Datuk Chef Wan. Itu memang tak boleh nafikan lagi. Betul tu. Sekarang ini anak jejaka beliau yang mewarisi kehebatan sebagai chef. Nak tahu kisah selanjutnya? Jom sama-sama kita saksikan. Chef Riz. Chef Riz lah. Yang pandai masak tu. You ada dua tangan, you ada dua kaki, kita ada satu otak. Sama-sama Allah bagi kita benda yang sama. Tapi kenapa saya lain, you lain? Satu je sebab. Sebab saya pilih jalan ni, awak pilih jalan tu. Jadi you nak jadi orang berjaya, you pilih jalan berjaya. Iaitu untuk mulut, buat. My father is legend. Dia chef nombor 1 dalam dunia. Saya tak nak jadi macam dia sebab dia memang legend untuk Malaysia. Tapi dia celebrity chef. Saya nak jadi restaurateur. Saya nak jadi CEO macam Datuk Tony Fernandez tapi bahagian makanan. So saya nak banner sampai empire sendiri dalam bidang makanan saya. Dia memang semangat dia tinggi lah. Dia dulu-dulu saya memang tahu dia memang suka masak sebab masa saya kecil-kecil pun saya tengok dia selalu pergi dapur. Ada je dia masak. Lepas tu saya pun apa lagi dah dekat dapur order je lah. Kau masakkan ni, masakkan tu. So dia rajin lah. Kita kena ada positive attitude. Baru kita boleh capai satu yang besar dalam hidup. Betul tak? Jadi satu cara dia ialah kita kena ada dream big. Kan? Kita kena ada impian yang tinggi. Dan kita kena surround diri kita kena kelilingkan diri kita ni dengan orang-orang yang berjaya. Kan? Jadi dan kita juga kena ambil 2 atau 3 orang mentor. Orang atau kita idolakan yang orang yang sukses. Dan kita tengok, kita ikuti gaya hidup diorang, cara diorang dan kita cuba tiru. Hidup kita ni umpama makanan. Terpulanglah pada kita nak bagi dia nampak cantik dan sedap. Bila dia nak satu benda tu, dia usaha. Bukan dia cakap. Kebanyakan remaja sekarang ni, kita hanya boleh, orang kata berhayal. Hayal mak jenin, oh ya aku ni yang satu nak pegang bintang. Mana kau boleh capai bintang kalau kau tak berusaha pun ke arah tu. Ibaratnya sekarang ni, you boleh berhayal, you boleh ada impian, tapi perlu berterusan bersama dengan perbuatan, kan? Jadi macam Sherry, dia pernah kata, satu hari Ina, aku nak buka restoran. Walaupun sekarang ni saya jadi seorang chef yang berjaya, saya dah jadi duta, saya ada restoran sendiri. Sebelum ni saya boleh bagi tahu dengan awak ialah waktu saya mula kerja, gaji pokok saya basic RM330. Campur dengan gedebak-gedebuk laun dapatlah RM600. Kerja 16 jam satu hari. Kadang-kadang Sabtu Ahad pun kerja juga. Bertahun saya kerja 2-3 tahun saya membanting tulang buat benda tu sebab saya percaya aku ada impian. Aku tak peduli apa yang ni dan alhamdulillah dengan berkat usaha saya ada di orang kata tempat yang sekarang ni. Dia sendiri pun bermula daripada bawah. Sebab itu kami anak-anak dididik bermakna kalau kau nak berjaya dalam hidup, kau perlu berusaha dengan titik peluang kau sendiri. Tak ada istilah orang kata tahu-tahu kau dah berjaya, kena usaha. Memang ayah saya dah ajar daripada kecil. Nak duit lebih, kau kerja. Kita orang tak pernah dapat duit senang. Kan? Bagi kita orang, jadi kita orang pun tahu macam mana susah tau value nak dapat duit tu. Tak pernah kita orang cakap, "Pa anak ni dapat." Bapak kita orang tak pernah ajar kita orang itu. Bila you ajar anak you, kan, nak barang dapat, dia akan jadi rosak. Dia takkan tahu value. Contoh tengok je anakku susah sekali. Apa jadi? Betul tak? Jadi bapak saya dia dah bawa awal dah tahu dah, aku susah, so anak aku pun kena belajar susah.
Tapi dari segi pelajaran, dari segi pakai makan pakai semua cukup. Yang ni kita punya famous barbecue rib. So kita dah marinate dengan soy sauce, pear juice, yang ni ala Korean sikit. Dengan sesame oil sikit. Tapi yang ni memang agak terkenal lah. Kita punya rusuk daging yang kita barbecue kan. Satu daripada signature dish kat Vegas. I can see dia memang adalah orang yang professional, perfectionist dengan makanan dia. Okay, saya pun dapat belajar banyak teknik dengan segi makanan. Okay, satu benda yang saya suka dengan Chef Riz, okay, dengan presentation. Kan, dengan presentation dia dengan menggunakan elemen makanan dia sangat menarik sangat. Chef Riz, dia punya kelebihan adalah pertama dia memang belajar dalam bidang masakan, dia ada pakar dalam bidang masakan, dia tahu nak manage restoran dia. Dan itu yang kita nak, ahli perniagaan yang ada ilmu dan ada pengalaman juga. Benda-benda macam itulah yang paling penting dalam perniagaan sebenarnya. Bukan just duit. Duit penting juga, ilmu lagi penting. Macam saya memang ada semi goals ni sebagai seorang chef sebab saya devote diri saya kepada 2 F ni, iaitu food yang pertama sebagai seorang chef dan kedua ialah fitness, iaitu kecergasan. Jadi 2 pilihan ni, 2 bidang ni saya nak jadi seorang yang berjaya. Masa zaman-zaman dia gemuk, saya masa tu ketua pengawas. Dia kena bully, yang nangis panggil saya. Nah, orang bully aku gemuk, mentang-mentang kena terajang. Ketua pengawas datang, ini yang garang. Saya punya version berbeza. Masa saya gemuk tu memang kena bully selalu. Kan? Dan banyak benda yang saya punya rasa self confidence saya pun kurang. Kan? Jadi daripada situ saya pun selalu mengadu dengan bapak saya, macam mana ni Pak, kawan-kawan selalu ejek-ejek lah apa benda semua, lepas tu baju tak muat. Lepas tu bapak saya, okey, bapak saya cakap, jadi apa you nak buat sekarang dengan hidup ni? Kan? You nak ubah benda tu ke ataupun you nak biarkan? So, saya nampak dia kena bully masa dia gemuk. So, dia ada iktizam. Aku gemuk ni, orang hina aku, orang pandang rendah kat aku nak kuruskan badan. Susah lah masa mula sebab betul lah masa kita remaja, kawan-kawan kita memang diorang ni jenis bukannya nak support kan, diorang jenis lagi ejek-ejek kita lah apa benda semua, diorang pelekeh-lekeh kan, macam alah kau je, jom lah makan kan. Tapi bila kita makan dengan diorang, bila kita gemuk, diorang kutuk kita balik kan. Jadi di situ kita kena ada, orang kata kekentalan jati diri tu kena ada. Pernah sekali tu saya ikut dia pergi gym. Saya tengok dia pergi gym bersungguh-sungguh ni, dengan lari dengan apa benda, kita ikan angkat berat pula. Saya, kau tak penat ke? Tak ada, aku kena lah sebab aku tahu gemuk, aku nak kena kurangkan badan. Semangat dia tinggi. Apa ni, workout dalam gym ni lah. Sentiasa bagi 100%. Ikutkan kalau memang on time, memang selalu datang pada masa lah. Ikutkan kalau memang cakap pukul 4 dia akan datang dan dia pukul 4 akan start. Saya sendiri tak percaya dia kurus. Bila kita hari-hari dengan orang tu, kita tak perasan kan. Kadang-kadang bila satu hari saya balik, aku dah kurus itulah kau tak tahu macam sekstra aku kurus ni, dia kata. Baguslah macam tu. Sekarang ni dia target pula, dia nak jadi juara lah, at least sekali, sekurang-kurang sekali. Mesti Kuala Lumpur, dia target macam tu, bina badan. Ataupun dia nak menang lah satu pertandingan badan cantik. Dalam kata orang putih, men's physique kan. Jadi cover model majalah kan. Tunjukkan dia punya pencapaian yang terbaik lah. So dia boleh inspire ramai orang kan. So maknanya kalau dia boleh, kenapa orang lain tak boleh? Kalau kita betul-betul nak satu benda tu, lantaklah kawan-kawan nak cakap apa. Kalau diorang punya ni, you ambil kan positif. Diorang punya orang kata ejekkan, diorang kutuk ke apa, you ambil benda tu negatif, cakap okey, aku akan buktikan kepada kau. Kita jangan buktikan dengan percakapan kita. Kita buktikan ialah dengan kata kejayaan kita. Saya selalu ambil prinsip ni, kill them with your success and bury them with a smile. Waktu ialah satu benda yang tak dapat sebab you apa nak buang masa umur you 20. You tak nak psycho diri you macam tengok kawan-kawan you yang sebaya dengan you, diorang punya apa orang kata pangkat apa, gaji diorang berapa, duit dalam bank diorang berapa, diorang punya sukses apa benda. You umur you 23 apa pun tak nak. Makan nasi mak lagi. Kan? So benda-benda ni kita kena malu lah dengan Malaysia. Especially macam lelaki. You kena tahu kita lelaki ni ialah breadwinner. Kan? Kita menjadi orang kata khalifah, contoh pemimpin. Kalau you tak boleh pimpin diri you sendiri, sedih. Dulu, trio tiga beradik ni lebih dikenali dalam bidang nyanyian. Lepas tu,
dunia perfilman. Dan kini terlibat pula dalam dunia keusahawanan. Ini tentu 3 orang beradik yang buat filem Mero Mahawangsa tu kan? Tak sangka awak ni macam minat juga dalam dunia perfilman ni. Biasalah tu Nadia. Lagipun siapa lagi kalau bukan kita yang akan menyokong produk keluaran negara kita. Dan kalau awak nak tahu, kejayaan mereka dalam filem Mero Mahawangsa telah mencetus idea kepada mereka untuk menubuhkan satu akademi, iaitu KRU Academy. Memang hebat 3 orang beradik ni kan? Cukup hebat Faizal. Mereka ini ke yang akan kita tampilkan dalam segmen ikon selepas ini? Bukan. Mereka ni dah dianggap sebagai idola. Yang kita akan tampilkan sebentar saja lagi adalah seorang pelajar yang kini sedang menuntut di KRU Academy dalam jurusan animasi dan grafik. Kita saksikan selepas ini. Hai, nama saya Muhammad Helmi. Saya dah ada maktamat. Saya nak jadi juru animasi yang terbaik. Dia membuat keputusan selepas tamat SPN untuk belajar di KRU Academy untuk meneruskan minatnya dalam bidang animasi. Bagi saya ini adalah langkah yang tepat kerana dia dah ada matlamat, dia dah ada arah tuju dan masa yang diluangkan dalam pelajarannya adalah bidang-bidang yang diminatinya. Sebelum saya masuk KRU, saya carilah kat internet cara-cara untuk buat 3D. Just modeling dulu lah. Saya tak tahu animation lagi. Saya cari through YouTube, semua video tutorial. Lepas tu saya guna komputer saya untuk buat balik dia punya model tu. Tapi sekadar tu just belajar lah. Still ada banyak lagi tak tahu. Dengan JPK memang kita lebih pada 70% kepada teknikal dan 30% hanya kepada teori. So rasanya dia akan lebih cekap untuk bekerja nanti dan kita punya sasaran untuk meningkatkan tenaga mahir itu akan tercapai. Time saya kecil, umur 10 tahun, saya pertama kali saya nampak cerita daripada DreamWorks Studios, A Bug's Life. Cerita tu macam the first animation movie yang saya nampak. Time kecil tu saya selalu suka tengok berulang-ulang. Lepas tu saya rasa dari situ start saya minat dalam 3D animation. Time tu saya tak tahulah dia animation, tapi saya mula cari apa cerita yang hampir sama kepada tu. Macam cerita Toy Story 2, Monsters Inc. macam tu. Mula saya mendalam lah, dapat tahu yang ini adalah 3D animation dan ada cara untuk membuat semua cerita-cerita macam ni. Hello! Headed for a showdown. My name is Woody. This is my spot. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Dia ni memang seorang yang betul-betul tahu apa yang dia nak. Sebelum dia belajar di KRU Academy, dia belajar di tempat lain, kos yang hampir sama, tetapi disebabkan dia tidak dapat apa yang dia nak di tempat yang lama, dia sanggup berhenti dan masuk ke tempat baru ni di KRU Academy. Dan alhamdulillah dia punya matlamat tu tercapai di KRU Academy, di mana dia dapat apa yang dia nak. Dan saya selalu berborak dengan dia. Dia kalau setiap habis kelas dia sangat gembira lah. Hari ni saya memang beruntung lah dapat belajar benda baru kan. Jadi memang satu pilihan yang amat tepat untuk Helmi belajar di sini. Dia punya style sendiri. Dia punya aura dia lah. Cara dia buat 3D ni semua dia ada dia punya identiti dia. Dia punya special lah sikit. Jadi kalau bila buat tu saya pun kadang-kadang ni lah ada jealous sikit lah. Dia macam meluahkan imajinasi seseorang. Dia membuat dunia sendiri, dapat menghidupkan idea seseorang ke dalam dunia 3D yang boleh nampak daripada kartun yang 2D saja. Dia sekadar a certain view je. Tapi dalam 3D dia macam more life, lagi macam hidup biasa lah. Dia sebenarnya seorang yang pendiam, tetapi di sebalik diam dia tu dia ada macam-macam idea dalam kepala dia. So benda macam tu saya nampak dan saya sebenarnya cuba nak gilap dia supaya dia lebih keluarkan idea dia. In term of work pun sebenarnya banyak peningkatan lah saya nampak daripada dulu mula-mula masuk sampai sekarang. Okay, dalam 3D kita belajar daripada basic dia yang membuat bentuk macam kotak, bulat. Lepas tu daripada bentuk tu kita
membentukkan dia jadi sesuatu barang macam manusia, meja, kerusi, objek-objek lah. Lepas tu bila dah bentuk dah manusia atau objek kan, kita animate kan, menggerakkan. Ini saya dapat melawat studio diorang, saya dapat melihat dunia industri sebenar dan saya boleh guna ini sebagai pendedahan awal lah bila saya bekerja nanti. Potensi bidang-bidang kreatif multimedia ni agak memberansangkanlah dalam jangka masa 3 hingga 5 tahun akan datang. Ini kerana dari pihak kerajaan sendiri telah memainkan peranan dengan menjemput industri-industri luar untuk melabur di negara kita. Antara contohnya yang terbaru ialah Pinewood Studio di Johor. Untuk masa nanti, diorang boleh melakukan kerja-kerja teknikal ni dan tanpa sebarang had. So maksudnya kemahiran diorang tu memang sampai satu label yang boleh kita banggakan. Dan maybe juga boleh kita pandang sebagai satu label yang sama dengan tenaga-tenaga pekerja mahir di luar. Dengan adanya tenaga-tenaga muda macam ni yang lebih, orang cakap lebih fresh, bagus untuk diorang, senang untuk diorang bina kerjaya lah. Bagi saya, kalau lagi bagus remaja mendedahkan diri pada perkara yang dia minat. Sebab nanti bila dia belajar, dia akan tahulah apa yang dia belajar tu. Lepas tu bila dia bekerja pula, senang lah dia nak buat kerja dia. Dia dah tahu lah semua cara-cara untuk menyempurnakan kerja dia. Pendedahan tu bermula dari sekolah. Dia pun nak join. So dia join aktiviti tu. Bila dah terlibat sama, dia dah rasa seronok kan. So saya bagi sokongan lah. Pergi join. Itu yang bermulanya dari situlah. Okey, sekarang ni saya berada di hadapan rumah adik Anim. Adik Anim ni dia merupakan pencinta alam sekitar. Anda semua nak tahu cerita selanjutnya? Jom ikut saya. Berdebar tak? Berdebar kan? Okey, adik Anim kan? Ni adik Anim ni sebenarnya kita difahamkan adik terlibat dengan aktiviti sukarelawan. Sebenarnya sejak bila sebenarnya? Masa saya di sekolah menengah dulu, sebahagian daripada anak-anak daripada Yayasan Warisan Alam membuat persembahan dekat saya punya sekolah. Time tu, lepas tu saya jadi macam, saya tak tahu kenapa, sebab dia punya muzik dengan ritma lagu dia sahaja membuatkan saya menari dan semua orang berseronok. Boleh tak ada cerita sikit yang apa yang kata tu Eco Drum Circle yang ada dalam Persatuan Yayasan Anak Warisan Alam tu? Eco Drum Circle adalah sebuah grup muzik yang menggunakan botol kaca, tong sampah, tin minuman dan macam-macam lagi yang boleh dikitar semula. Eco Drum Circle ni kita satu grup environment iaitu under YAWA, Yayasan Anak Warisan Alam, and kita baru start dalam era 2006 lebih kurang. So Eco Drum Circle ni saya rasa bagus untuk remaja-remaja atau budak-budak lebih kurang dalam lebih 8 tahun ke atas untuk buat something positif. Kita mengitar semula bahan-bahan terbuang supaya kita berasa bertanggungjawab akan menjaga bumi kita yang tercinta ini. Di sebenarnya adik, apa dia punya objektif yang nak disampaikan kepada masyarakat kan? Objektif sebenar YAWA adalah kami sendiri, anak-anak sendiri. Sebab YAWA telah macam membina
soalan tentang alam sekitar supaya kita orang yang muda-muda ni menyelesaikan soalan itu, and then at the end of the day to create awareness between people surrounding you. Hai, nama saya Anim Aida dan kita semula adalah sebahagian daripada hidup saya. Ini adalah hobi saya. So, saya buat glass painting on the glass bottle. Jika anda ada kreatif pemikiran yang kreatif, anda boleh saja buat apa-apa saja daripada barangan terbuang seperti botol kaca, tin minum susu dan banyak-banyak lagi. So, ini adalah hobi saya dan anda boleh juga kasih kepada kawan tersayang. Barang-barang yang terbuang di rumah macam botol apa semua dia kutip. Dia kutip satu tempat dia simpan. Ni kenapa ni kata? Simpan. Ini Anim nak buat sesuatu. Nah, itulah yang hasilnya jadikan dia benda yang boleh dia kreatif lah. Dia jadi kreatif dan inovatif lah. Ada benda je. Ada boleh jadi. Kita ada workshop di mana kami akan bengkel mengajar budak-budak sekolah memupuk dorang tentang kesedaran alam sekitar. Dorang juga boleh membuat ada aktiviti seperti permainan yang menyeronokkan. Semuanya tentang alam sekitar lah. Harapan Anim ialah supaya remaja-remaja di luar sana, anda-anda sekalian, sedar akan betapa pentingnya kita menjaga alam sekitar. Okay, saya kenal ni sejak 2009 bila dia masuk grup Yawai Kuda Suka. And then dia punya karakteristik tu dia happy go lucky kind of orang. Dia selalu ceria and then dia suka buat lawak dengan orang. So Anim tu kira bagus juga dah start pada awal. So dia dah banyak pergi camp, so dia dah banyak ada ilmu tentang sekitar. Dan dia banyak kasih kegembiraan dalam grup kita lah actually lah. Ani ni gila sikit kat dalam grup EDC. Dia boleh cheerkan orang kalau rasa macam sedih ke benda kan. Dia saya cakap positif. Dia baik. Dia lift up the room dengan with all the positive attitude semua. Dia mungkin ada kekurangan, tetapi dia boleh lakukan, dia boleh buat. Sebab kita tak pernah halang. Walau orang kata apa kat dia pun, dia tak ada. Bagi dia tu, dia tak ada inferiority complex. Bagi dia sama. Dia kata ini kurniaan Allah, nak buat macam mana? Harapan Anim ialah supaya remaja-remaja di luar sana, anda-anda sekalian, kawan-kawan sekalian untuk betapa sedar akan betapa pentingnya kita menjaga alam sekitar dan betapa pentingnya kita menyelamatkan alam sekitar lah. Kita mentar semula bahan-bahan terbuang supaya kita berasa bertanggungjawab menjaga bumi kita yang tercinta ini. Faizal, macam seronok je tengok Anim dan rakannya membuat persembahan menggunakan barangan terbuang. Betul tu Nadia. Remaja yang bersifat kreatif dan prihatin seperti inilah yang patut kita contohi. Dan itu jugalah yang diharapkan agar remaja-remaja kita ni lebih prihatin dan bertanggungjawab mengenai hal-hal kebersihan dan juga hal yang berkaitan dengan kehidupan. Baiklah, apa yang kita harapkan ialah segala paparan kami sebentar tadi mampu menambahkan wadah pengetahuan anda di luar sana. Jadi, jangan lupa saksikan kami di minggu hadapan dalam Fokus Inspirasi Karisma Remaja VK.